Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Okay, apa khabar semua? Okay, pada hari ini cikgu akan mengajar satu topik baru, iaitu topik wang tahun 6, di mana kemahiran yang akan cikgu ajar di sini adalah penyelesaian masalah melibatkan wang. Okay, untuk tahun 6 dia lebih kepada penyelesaian masalah sahaja. Okay, tanpa membuang masa kita akan mulakan dengan beberapa contoh dan konsep untuk wang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama sekali adalah cikgu nak memperkenalkan di sini konsep peratus dan wang. Okey, dalam topik wang ini dia berkaitan dengan topik peratus seperti yang kita telah belajar pada sesi yang lepas. Okey, sebagai contoh di sini kita nak mencari peratus. Okey, cikgu tukar dahulu kepada pointer laser. Okey. Okey, untuk mencari peratus, okey, asas mencari peratus ini adalah pecahan, okey, jumlah yang dikehendaki per jumlah keseluruhan. Okey, kemudian kita darab dengan 100 dan jawapannya ada peratus di belakang. Okey, ini adalah asas untuk mencari peratus. Jumlah dikehendaki bahagi dengan jumlah keseluruhan, darab dengan 100. Sebagai contoh, kalau kita nak mencari peratus perempuan di dalam kelas, perempuan ada 7 orang dan jumlah keseluruhannya ada 10 orang. Jadi kita nak mencari peratus perempuan, jumlah yang dikehendaki adalah jumlah perempuan. Okey, jadi 7. Jumlah keseluruhannya 10. So kita darabkan 7 per 10 dengan 100. Jadi dapat jawapan 70. So itulah jadinya 70%. Jadi peratusnya. Okey, kemudian kalau kita nak mencari peratus untung atau rugi, UR ini adalah untung atau rugi. Jadi yang dikehendaki di sini adalah untung atau rugi. Okey, per dengan harga kos. Okey, kalau kita nak mencari peratus untung atau rugi, kita hendaklah bahagi dengan harga kos ataupun per dengan harga kos. Harga kos ini adalah harga yang kita perolehi daripada kilang ataupun kita beli daripada pembekal. Okey. Okey, seterusnya kalau kita nak mencari peratus, okey, mencari peratus bagi diskaun, kita hendaklah yang dikehendaki adalah harga diskaun. Okey, harga diskaun per dengan harga jual. Okey, oleh kerana harga diskaun ini bukan daripada harga asal sebenarnya. Dia diskaun adalah daripada harga yang kita jual. So, kita hendaklah membahagi ataupun per dengan harga jual. Untuk mencari peratusnya, darab dengan 100. Okey. Jadi harap kamu semua faham dengan konsep ini. Okey, seterusnya konsep dalam wang ini dia ada harga kos. Harga kos ini adalah harga jual, harga yang kita jual tolak dengan keuntungan. Okey, sebagai contohnya, kalau saya beli pen berharga RM1, kemudian saya jual dengan harga RM2, jadi keuntungan di sini adalah RM1, betul? Okey, sebab apa keuntungannya harga RM1 bernilai RM1? Sebab harga jual tadi RM2, saya tolak dengan harga kos, jadi dapatlah untung. So harga kos ini adalah harga jual tolak dengan untung, so kita akan dapat harga kos. Seterusnya harga jual adalah harga kos tambah dengan untung. Okey, harga jual ini kalau kita nak jual dengan orang, dia akan melibatkan harga kos yang bertambah dengan keuntungan. Kita dah tarik untung sekali. Okey, seterusnya untung itu adalah harga jual tambah dengan harga kos. Okey, untung harga jual tambah dengan harga kos, harga asal. Harga kos ni adalah harga asal yang kita dapat daripada kilang ataupun pembekal. Okey, seterusnya rugi ini adalah, okey, kalau kita rugi, maknanya kita jual pada harga rendah, betul tak? Okey, jadi harga kos ini lebih tinggi daripada harga jual. Maknanya harga kos tolak harga jual. Okey, harga kos tolak harga jual. Barulah kita dapat
kerugian dia, berapa harga yang kita rugi. Okey, kita jual dengan harga yang rendah. Okey. Seterusnya rebat. Okey. Rebat adalah pemulangan wang setelah pembelian barangan. Kalau kita beli barang kemudian kita dapat rebat contohnya. Jadi itu adalah pemulangan wang sebenarnya setelah kita membeli barang, bukan masa kita membeli barang itu kita gunakan rebat, bukan. Tapi kita membeli barangan kemudian kita dapat rebat, rebat dalam bentuk kupon ke dan sebagainya. Okey, setelah kita membeli barangan. Konsep dalam wang lagi kita ada pelaburan. Okey, banyak konsep yang kita akan belajar dalam tahun 6 ni. Pelaburan adalah simpanan wang di syarikat pelaburan. Seperti ada bank yang menyediakan skim pelaburan, dan yang tidak asing lagi seperti Amanah Saham Bumi Putra ASB dan Tabung Haji. Ini adalah syarikat-syarikat yang menyediakan pelaburan dia. Okey, seterusnya dividen ataupun faedah. Dividen ataupun faedah yang kita akan lihat dalam tajuk wang ini. Dividen atau faedah adalah tambahan nilai simpanan selepas setahun berdasarkan peratus. Okey, dia berdasarkan peratus. Peratus ini adalah kadar. Peratus ini adalah kadar faedah. Okey, ataupun dividen. Okey, seterusnya diskaun. Diskaun adalah diberi dalam bentuk harga diskaun dan peratus diskaun. Contohnya diskaun untuk pakaian adalah RM5. So dia akan bagi harga diskaun RM5. Kalau dia dalam bentuk peratus, dia bagi 50%, 20% dan sebagainya. Seperti mana yang kita lihat di pasaraya. Dan harga lepas diskaun ini pula adalah harga jual yang asal tolak dengan harga diskaun. Okey, ini adalah harga lepas diskaun. Harga selepas diskaun ini kena penting ya. Dalam ayat matematik, dalam ayat penyelesaian masalah, dia ada melibatkan harga selepas diskaun. Okey, harga jual yang asal dan harga diskaun. Tolak harga diskaun. Okey. Simpanan itu adalah sejumlah wang yang disimpan sebelum dibelanjakan. Okey. Wang yang disimpan dahulu sebelum kita belanjakan. Bukannya wang yang kita belanjakan terlebih dahulu kemudian selebihnya kita simpan. Tidak, itu bukan merupakan simpanan. Simpanan adalah jumlah wang yang kita simpan dahulu. Jadi sebelum kita belanja, kita simpan dahulu, barulah kita belanjakan yang selebihnya. Ini merupakan simpanan. Okey, sebelum kita pergi kepada contoh ini, cikgu nak kamu semua baca dan cuba buat soalan ini. Pause dulu video ini dan cuba buat. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara pengiraannya pula. Okey, Rajah menunjukkan tanda harga bagi sesuatu barang. Okey, ini adalah tanda harga sesuatu barang 2,350. Okey, soalan pertama, berapakah bilangan wang kertas RM50 yang sama nilai dengan harga barang itu? Jadi bagaimana cara kita nak menyelesaikannya adalah dengan menggunakan operasi bahagi. Okey, operasi bahagi, iaitu 2,350 ini kita bahagi dengan RM50 wang kertas supaya kita mendapat berapa helai wang kertas yang digunakan. Okey, bilangan wang kertas yang digunakan, wang kertas RM50 yang digunakan. Okey, kita bahagi dan dia mendapat 47 keping. Okey, saya harap jawapan anda betul. Okey, seterusnya yang kedua, bundarkan RM5,597.20 kepada ringgit yang terdekat. Okey, soalan ini tidak berkaitan dengan soalan yang pertama, jadi kita just bundarkan sahaja. Okey, kepada ringgit yang terdekat maknanya kita akan bundarkan kepada ringgit yang terakhir ni, iaitu 7 ringgit. Okey, ini saya nak tunjukkan. Okey, bulatkan. Okey, kita kekalkan ataupun tambah kosong, tambah sifar, dan jawapannya menjadi 5,597.
Okey. Seterusnya kita akan beralih ke soalan yang seterusnya, soalan contoh yang seterusnya. Okey, pause video ini dan cuba selesaikan. Okey, dah selesai. Sekarang cuba lihat cara penyelesaiannya pula. Harga jualan sepasang kasut ialah RM52. Adam membeli 4 pasang kasut itu pada harga RM156 semasa jualan murah. Okey, semasa jualan murah ini adalah jualannya selepas diskaun biasanya. Okey, berapakah harga sepasang kasut itu selepas diskaun? Okey, cuba kita ingat kembali bagaimana tadi cikgu menyatakan harga lepas diskaun. Okey, apakah harga lepas diskaun itu? Okey, jadi cara penyelesaiannya adalah harga sepasang kasut itu selepas diskaun. Apa yang kita perlu buat di sini adalah, okey, mula-mula kita lihat 4 pasang kasut pada harga RM156. Okey, 4 pasang kasut pada jualan murah. Okey, kemudian kita nak cari sepasang kasut, harga sepasang kasut selepas diskaun. Okey, jadi kita hendaklah membahagikan RM156 itu kepada 4. Okey, kita bahagikan dengan 4. Jawapannya adalah RM39. Okey, itu sahaja jawapannya. Sebab RM156 itu adalah semasa jualan murah. Okey, semasa jualan murah adalah harga yang selepas diskaun. Okey, yang atas ini pula harga jualan sepasang kasut RM52. Okey, harga lepas diskaun adalah RM156 untuk 4 pasang. Jadi harga untuk sepasang kasut adalah RM39. Okey, selepas diskaun. Okey, seterusnya berapakah peratus diskaun? Kita nak cari peratus diskaun yang diberikan untuk sepasang kasut itu. Jadi kalau kita nak cari peratus diskaun, kita hendaklah yang dikehendaki adalah diskaun. Okey, yang dikehendaki adalah diskaun. Jadi kita hendaklah mencari diskaun dahulu. Bagaimana kita nak cari diskaun? Ya, harga asal kasut itu, harga jualan yang asal adalah RM52. Kita tolak dengan RM39 harga selepas diskaun. Okey, barulah kita mendapat diskaun untuk kasut tersebut adalah RM13. Okey, faham? Okey, diskaun untuk kasut tersebut adalah RM13. Jadi untuk mencari peratus diskaun, kita hendaklah menggunakan teknik mencari peratus. Okey, yang dikehendaki adalah peratus diskaun. Okey, seperti ini. RM13 adalah diskaun. Okey, dan ini adalah harga jualan, harga jualan yang asal, harga jualan yang asal. Okey, hendaklah kita bahagikan, iaitu per 13/52 darab dengan 100%, dan jawapannya 25%. Okey, jadi peratus diskaun yang diberikan untuk sepasang kasut adalah 25%. Okey, kalau tak faham boleh ulang semula video ini. Okey, seterusnya boleh selesaikan soalan ini pula. Pause dulu video ini, kemudian cuba selesaikan. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana cara penyelesaiannya. Rajah 9 menunjukkan harga 2 jenis barang. Okay, Tony membeli 6 buah buku dan beberapa buah beg. Okay, jumlah harga pembelian ialah RM1,157. Dia membayar dengan 12 keping wang kertas RM100. Okey, 12 keping wang kertas RM100. Okey. Jadi kalau kita nampak pada bahagian ini, kita dah tahu dah berapa jumlah yang dia gunakan, wang kertas yang dia gunakan. Okey, jadi di sini Tony membeli 6 buah buku. Okey, kita highlightkan. Kemudian dan beberapa buah beg. Okey, beberapa itu maknanya soalan ini dia nak suruh kita cari berapa buah beg yang dibeli. Okey. Beberapa ini menunjukkan anu lah. Okey. Jadi jumlah harga pembeliannya pula adalah RM1,157. Kemudian dia bayar dengan 12 keping wang kertas RM100.
Okey, berapa nilai wang kertas RM100 sebanyak 12 keping? Ya, 1,200. Okey, kemudian soalannya, berapakah baki wangnya? Okey, apa yang kita perlu buat di sini adalah 1,200 iaitu 12 keping wang kertas tadi, 1,200 kita tolak dengan RM1,157 harga pembelian, dan kita akan dapat jawapannya RM43. Begitu saja. Okey, soalan yang kedua pula, berapakah bilangan beg yang dibelinya? Bilangan beg yang dibelinya adalah, okey, kita tak tahu kan. Jadi apa yang kita perlu buat di sini adalah kita ambil maklumat, kita boleh buat dalam bentuk jadual seperti ini. Itemnya, okey, buku, harga RM48. Okey, harga buku ini adalah RM48. Kuantiti buku yang dibelinya sebanyak 6 buah buku. Okey, 6 buah buku. Dan untuk mendapatkan jumlah di hujung ini, kita hendaklah mendarab 48 dengan 6. Okey, dia menjadi RM228. Okey, kemudian item yang kedua pula adalah beg. Okey, beg yang berharga RM79. Okey, kuantiti yang dibeli kita tak tahu. Okey, kuantiti yang dibeli kita tak tahu. Kemudian jumlah keseluruhannya, bagaimana nak cari jumlah keseluruhan? Jumlah ni, jumlah jumlah harga beg. Jumlah ini pun kita tak tahu juga. Jadi apa yang kita perlu di sini adalah maklumat yang ada hanyalah jumlah harga pembelian. Okey, jumlah harga pembelian kita akan letak di bahagian hujung sekali. Okey, jadi sekarang anda sudah dapat gambaran macam mana kita nak dapatkan jumlah di atas ini. Okey, jumlah pembelian ini adalah hasil tambah daripada jumlah buku tambah jumlah beg menjadi jumlah pembelian. Okey, jadi untuk mendapatkan jumlah pembelian di atas, kita hendaklah menolak, okey, menolak jumlah pembelian tolak dengan jumlah buku, dan kita akan dapat jumlah beg. Okey, sekarang kita dapat jumlah beg RM869. Jadi bagaimana kita nak mencari kuantiti beg pula di sini? Okey, kalau kita dah dapat jumlah harga beg, kemudian kita tahu pula harga beg seunit ataupun satu, kita boleh membahagi 869 kita bahagi dengan RM79. Okey, ini adalah bilangan beg. Kita akan dapat bilangan beg sebanyak 11 di sini. Okey, adakah jawapan anda betul? Okey, kalau betul, tahniah. Kalau salah, boleh buat semula. Okey, seterusnya. Okey, untuk soalan ini pula, cuba pause dulu video ini dan cuba selesaikan dengan cara anda sendiri, cara pemahaman anda sendiri. Okey, sila selesaikan. Okey, dah selesai. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara penyelesaiannya. Okey, jadual menunjukkan barang yang dibeli Encik Lim di sebuah kedai borong untuk dijual di kedainya. Okey, ini adalah barang yang dibeli untuk dijual balik. Okey. Okey. Kuantiti, jenis barang, harga seunit. Okey, ini adalah harga seunit, harga kos dan ini adalah harga hasil daripada harga seunit darab dengan kuantiti, dia menjadi RM70. Okey, jadual ini adalah untuk harga kos. Okey. Jadi apa yang kita perlu lihat di sini, okey, tengok soalan nombor 1 dahulu. Encik Lim membayar RM300 dan menerima baki RM14. Okey, dia bayar untuk resit ini dengan harga berapa ringgit? Okey, RM300 dan menerima baki semula sebanyak RM14. Jadi hitung harga seunit mentega. Jadi dia nak harga seunit mentega di sini. Okey, jadi kita kena kerja ikut step. Okey, step yang pertama yang kita nak cari di sini adalah, okey, untuk mencari harga seunit mentega, step yang pertama kita kena cari jumlah harga dahulu.
bagaimana nak cari jumlah harga di sini? Apakah bayangan ataupun panduan yang diberi, clue yang diberi untuk mencari jumlah harga keseluruhan ini? Okey, jadi kita lihat pada dia membayar ini. Okey, Encik Lim membayar 300, kemudian dia terima baki RM14. Maknanya dia bayar, jumlah harganya adalah 300 tolak dengan RM14. Jadi jumlah harga di sini adalah RM286. Okey, faham? Okey, kemudian setelah kita mendapat jumlah harga, pastinya kita akan dapat harga mentega di sini. Okey, harga mentega, jumlah harga mentega. Jadi kita cari harga mentega. Harga mentega adalah 286 tolak dengan 70 tolak dengan 256. Kemudian kita akan dapatlah harga mentega sebanyak RM60. Okey. Setelah kita dapat harga mentega, jumlah harga mentega, untuk mendapatkan harga seunit mentega, apa yang kita perlu buat? Ya, betul. RM60 harga keseluruhan mentega, kita bahagikan dengan RM20, 20 kuantiti mentega. Dan kita akan mendapat jumlah harga mentega adalah seunit mentega adalah RM3 sahaja. Okey, jadi ini jawapan untuk harga seunit mentega. Okey, seterusnya jumlah jualan bagi 13 botol kicap ialah RM65.91. Okey, dia masih berkaitan dengan yang di atas. Okey, hitung peratus, kata. Peratus untung dia kata. Peratus untung ini maksudnya kita kena cari untung. Cari berapa untung, kemudian barulah kita darab dengan 100%. Okey, peratus untung yang diperolehi Encik Lim bagi jualan tersebut. Okey, ini adalah jumlah jualan bagi 13 botol kicap. Jumlah jualan bukannya harga kos, jumlah jualan maksudnya harga jualan. Okey, apa yang kita perlu buat di sini terlebih dahulu adalah kita hendaklah melihat harga kos untuk satu botol kicap. Okey, berapa harga kos untuk satu botol kicap? RM3.90. Okey, jadi kemudian kita akan mencari harga jual untuk satu botol kicap dahulu. Okey, untuk satu botol kicap harga jualnya adalah di sini. Okey, di sini RM65.91, kita bahagi dengan 13. Okey, kita akan dapat harga jual untuk satu botol kicap sebanyak RM5.07. Okey, seterusnya bagaimana kita nak mencari untung? Okey, kita nak mencari untung. Sebab kita nak cari peratus untung, so kita kena cari berapakah untung. Untung adalah harga jual ditolak dengan harga kos. Okey, harga jual tolak dengan harga kos, dan kamu akan dapat RM1.17. Okey, ini adalah keuntungan. Okey, apa yang kita perlu buat dengan keuntungan ini? Okey, untung ini adalah untuk kita mencari peratus untung. Okey, peratus untung maknanya darab dengan 100%. Apa yang kita nak darab dengan 100? Ini dia, untung per dengan harga asal. Okey, harga asal, bukan harga jual, harga asal, darab dengan 100%, dan jawapannya menjadi 30%. Okey, cara hendak menyelesaikan masalah titik perpuluhan ini supaya lebih mudah untuk kamu menyelesaikannya, alihkan titik perpuluhan di atas sebanyak 2 kali ke kanan, 1, 2. Okey, titik perpuluhannya sudah berada di hujung, dan kalau kamu mengalih titik perpuluhan ini, menggerakkannya ke hujung, yang di bawah pula mesti mengikut sekali. Okey, 1, 2. Jadi kamu akan dapat mengira 117 dan 390 dengan mudah. Okey. Jadi kalau jawapan betul, tahniah. Kalau salah, cuba lagi. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Okey, boleh pause dulu video ini dan selesaikan. Okey, dah selesai. Sekarang lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Okey, jadual menunjukkan jumlah wang simpanan
hazim selama setahun. Okey, di sini dia menunjukkan kuantiti sahaja, okey, dan menunjukkan wang kertas RM10, RM5, RM1 dan 5%. Okey, daripada maklumat kuantiti dan nilai wang di atas, apa yang kita perlu buat adalah kita akan terus darabkan nilai wang ini dan jumlahnya kita tulis di bawah. Okey. Jadi soalan yang pertama, hitung jumlah wang simpanan hazim. Okey. Jumlah wang simpanan hazim. Okey, jumlah wang simpanan hazim seperti yang saya nyatakan tadi, kita kena darabkan. Okey, contohnya RM10 darab 5, 50. RM5 darab 8, RM40. RM1 darab 25 jadi RM25. 50% darab 30. Okey, 30 menjadi RM15. Okey. So, apa yang kita perlu buat untuk soalan pertama, kita tambahkan semua maklumat di bawah ni, jawapan di bawah ini, dan jawapan jumlah wang simpanan hazim adalah RM130. Okey, soalan yang kedua pula, Hazim ingin menukar ke semua wangnya dengan wang kertas RM10. Okey, dia nak tukar semua wangnya ni kepada wang kertas RM10. Hitung bilangan wang kertas RM10 yang diperlukan lagi. Tengok di sini, yang diperlukan lagi, maknanya dia sebenarnya dah ada wang kertas RM10 di atas ini sebanyak 5 keping. Jadi dia perlukan berapa lagi wang kertas supaya mencukupkan wang simpanannya yang RM130 ini. Okey, faham tak maksud soalan ni? Okey, boleh ulang. Sekarang bilangan wang kertas yang sedia ada. Okey, yang sedia ada adalah berapa keping? 5 keping, iaitu di atas sini, dah ditunjukkan di atas sini. Bilangan wang kertas RM10 yang sedia ada adalah 5 keping. Jumlah semua wang ini adalah RM130. Okey. Jadi kalau kita nak tukarkan RM130 ini kepada wang kertas RM10, dia akan menjadi 13 keping, iaitu 130 kita bahagi dengan RM10. So kita dapat 13 keping. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat untuk mendapatkan berapa lagi bilangan wang kertas RM10 yang diperlukan? Okey, RM10 yang diperlukan lagi. Ya, betul, 13 keping kita tolak dengan 5 keping dan menjadi 8 keping lagi wang RM10 yang diperlukan untuk mencukupkan jumlah keseluruhan nilai simpanannya 13 keping keseluruhannya. Okey. Jadi 8 keping yang diperlukan lagi. So itu saja untuk penerangan wang dan peratus. Okey. Nanti saya akan berikan latihan khusus untuk tajuk wang ini. Okey, sekian. Terima kasih.